Matrix dan matching. Okay, double M. Double M. M&M. M&M. So matrix ini tuan-tuan ya, dua-dua ini adalah memberikan kita bonus bulanan. Okay, kerana sifatnya itu adalah dibayar secara bulanan, bukan mingguan. Bonus mingguan hanya ada satu saja, iaitu fast start. Fast start saja yang berbentuk weekly ataupun mingguan. Semua bonus yang lain selain fast start sifatnya ialah dibayar secara bulanan. Okay, bulanan. Semalam ni kita cerita dua bonus yang masuk dalam kategori bonus bulanan. Elok dicerita dua-dua kerana dia berkaitan. Okay, dia berkaitan. Bonus matching dan bonus matrik itu dia sangat berkaitan. Dia macam satu koin. Satu koin itu dua muka kan. Dua muka kan, satu koin dua muka. Samalah bonus tu. Now kita cerita dulu bonus matrix. Kenapa matrik dulu? Kerana matrik inilah yang melahirkan matching. Matrik ini yang melahirkan matching. Tidak ada matching kalau tidak ada matrix. So mesti datangnya daripada matrik. Matching datang daripada matrik. Tapi matrik ini datang dari mana? Matrik ini datang dari mana pula kan? So matrik ini datang daripada kita punya hierarki. Okay, dia datang daripada hierarki enroller. Okay. Dari mana asal usulnya matrik itu? Dia datang daripada hierarki enroller. Tidak ada matrix kalau tidak ada hierarki enroller. So dia datang dari situ. Jadi kita kena belajar dulu hierarki enroller sebelum kita belajar matrix. Okay. So hierarki enroller macam mana? Hierarki enroller adalah orang yang kita sponsor. So dalam bahasa Inggeris dipanggil enroller. Dan kita ada yang dipanggil enroller tree. Pokok enroller. Enroller tree. So ini juga dipanggil genealogy. Genealogy itu maksudnya keturunan. Jin. Dan genealogy itu jin, bukan jin makhluk jin. Kita punya badan ni tuan, paling kecil kan sel. So dalam sel tu ada kromosom, dalam kromosom tu ada genetik. Okay, genetik. Jadi bahasa orang putih genealogy maksudnya keturunan kita. Cumanya bila kita kata enroller tree ini genealogy-nya genealogy live good lah. Keturunan kita dalam live good. Sebab apa? Orang yang kita sponsor itu adalah umpama anak. Okay. Kita ni umpama Adam. Kan? Adam dan Hawa. Kita ni Adam dan Hawa melahirkan anak-anak tu. Okay. Jadi anak-anak yang di level 1 ini adalah yang direct dengan kita. Maksudnya kita yang sponsor mereka itu. So anak-anak kita ni pula dia akan berkahwin dan dia akan melahirkan dia punya anak-anak pula. Ini dipanggil level 2. Okay. Jadi dia anak kepada anak kita.
Anak beranak kita panggil apa? Cucu. Okey, jadi level 2 itu adalah cucu kita. Jadi cucu kita ni dia pun beranak, dia kahwin, dia beranak. Kan? Maksudnya dia pula sponsor orang lah. Jadi dia pula sponsor orang. So itu melahirkan level 3. Jadi ini adalah cicit kita. Okey, begitulah seterusnya. Generasi ini berkembang. Orang ni sponsor, orang ni sponsor, orang ni sponsor. Level 3, sponsor level 4. Level 4, sponsor level 5. And so on. Jadi generasi kita ni boleh sampai ratusan level. Dia boleh sampai ratusan level. Dan tidak ada had berapa ramai yang kita boleh beranak. Tidak ada limit. Aku beranak 5 cukup tak? Tidak ada limit. Berapa ramai yang kau nak beranak suka tinggal. Dan berapa dalam tuan-tuan punya keturunan itu tidak ada had. Level 100, 1000, 100,000, 1 juta level, tidak kisah berapa. Jadi lebarnya infinity, dalamnya juga infinity. Lebarnya infinity, dalamnya juga infinity. So itulah kita punya tree. Itulah kita punya genealogy. Enroller ataupun kita boleh panggil juga sponsor. Boleh panggil juga nama dia sponsor tree. Enroller tree, sponsor tree. Boleh, dua-dua boleh. Ataupun tuan-tuan nak panggil dia introducer tree, boleh juga. So this is what we call sponsor tree, enroller tree, introducer tree. Lebarnya infinity, dalamnya infinity. Siapa sponsor siapa? Siapa kenalkan siapa? So ini tree yang pertama. Sebab dalam kita punya Live Good, kita ada dua genealogy atau dua tree. Kita ada dua tree. So kita ada tadi enroller dan kita ada matrix. Perhatikan betul-betul macam mana Sifu explain matrix. Kerana ramai masih tidak faham lagi pasal matrix. Bolehkah aku dapat matrix sedangkan aku tidak menaja? Dan banyak soalan macam tu kan. Bolehkah aku dapat bonus matrix sedangkan aku tidak menaja orang? Ataupun aku menaja orang tapi tidak ada yang masuk. Kan? Oh puas sudah aku menaja orang. Aku jumpa si Karim, aku jumpa si Bernard, aku jumpa si Chong, aku jumpa si Muniandi. Kan? Kawan Cina aku, kawan Melayu aku, kawan Iban aku, kawan Murut aku, semua aku jumpa. Satu pun tak join. Bukan tidak buat kerja, tapi tidak ada join. Tidak tahulah kenapa mereka tak join. Jadi kalau macam aku ni boleh dapat bonus matrix kah? Bolehkah aku dapat bonus matrix? Jadi soalan itu akan terjawab dalam penerangan ini. Tuan-tuan perhatikan bagaimana Sifu buat penjelasan. Ingat tuan-tuan matrix datang daripada enroller. Matrix datang dari enroller. Tidak ada enroller, tidak ada matrix. Tidak ada enroller tree, tidak ada matrix tree. Mana boleh anak lahir daripada tidak ada bapa dia, tidak ada mamak dia kan, kecuali Adam lah. Kecuali Adam lah kan. Tapi semua manusia lain kena ada dia punya parent, kena ada dia punya ibu bapa dia kan. Jadi matrix ibu bapanya ialah enroller. Tidak boleh lahir matrix tanpa enroller. Okey. Di sini anda. Ini senario pertama tuan-tuan. Ada beberapa senario Sifu akan jelaskan. Beberapa senario yang akan Sifu jelaskan. Sebab ini malam ni Sifu nak ijazahkan ni tuan. Jadi ini malam ini paling detail Sifu akan jelaskan.
Lebih detail daripada malam-malam sebelumnya. Banyak kali dah saya explain ni, tapi malam ni saya pun nak bagi detail betul. Okay, so anda sponsor si A. Anda yang sponsor. Dalam sistem kita akan lahirlah anda di sini. Okay. Dan sistem akan buat satu nama si A di sebelah kiri tuan-tuan. Okay. Enroller tidak ada kiri kanan tuan-tuan. Enroller tidak ada kiri kanan sebab dia boleh banyak cabang. Dalam enroller boleh banyak cabang. Tapi dalam matrix tidak boleh banyak cabang. Dalam matrix hanya 2 cabang. Nah, itulah yang beza. Okay. Enroller dan matrix ini dia sebenarnya satu tree. Sebenarnya satu tree. Tetapi matrix ini dia 2 cabang saja. Sedangkan enroller itu boleh banyak cabang. Boleh banyak cabang. Okay. Itu peraturan dia. Matrix tidak boleh banyak cabang, dia 2 cabang. Enroller boleh banyak cabang. Okay. Now, bila tuan-tuan sponsor si B, orang yang kedua, sistem akan buat begini dalam matrix. Sistem akan buat. Okay. Bukan tuan-tuan yang buat, sistem yang buat. Dia ikut tuan-tuan punya enroller ni. Dia ikut sini, enroller ni. Apa yang berlaku di sini, dia akan buat di matrix. Okay. Sistem hanya ikut tuan-tuan punya enroller tree tu. Oleh kerana tuan-tuan sponsor satu orang B di sini, sistem buat satulah di sini, B. Jadi adalah tuan-tuan punya matrix. Kenapa ada? Sebab tuan-tuan sponsor orang. Sistem buat ikut sponsor. Sistem buat matrix itu ikut sponsor. Kalau tuan-tuan sponsor orang, mestilah ada matrix. Okay, mesti ada. Now, tuan-tuan sponsor yang ketiga. Yang ni Sibu bagi contoh bila tuan-tuan buat sponsoring. Nanti Sibu akan bagi contoh bila tuan-tuan tidak buat sponsoring. Okay. Kita bagi contoh yang pertama dulu. So, tuan-tuan sponsor C. Kan si A itu si Ali, si B itu si Bernard, si C itu si Catherine. Kan? Jadi di mana sistem nak letak si Catherine itu? Sedangkan dalam matrik peraturan dia tidak boleh ada 3 cabang, tidak boleh. Dia mesti 2 cabang saja, paling besar pun 2 cabang. Sama ada 1 cabang atau 2 cabang. Jadi tuan-tuan tidak boleh ada di sini sebelah kanan, sebelah kaki 3 ni tidak boleh. Jadi dia mesti diletak di bawah si A. Jadi si Catherine ini diletak di bawah si Ali. Walaupun bukan si Ali yang sponsor si Catherine. So ini contoh orang yang tidak sponsor orang, dia dapat matrix. Okay. Tadi Sibu kata anda kan. Sekarang tuan-tuan fikir, bayangkan pula. Okay, tuan-tuan bayangkan pula. Tuan-tuan ini adalah si Ali. Awak si Ali. Ali tidak sponsor orang pun. Ada si Ali sponsor orang? Tak ada kan? Tidak ada si Ali sponsor orang di sini. Dalam enroller ni, Ali tidak sponsor orang pun. Itu senario yang kedua. Okay, senario yang pertama ialah anda. Anda sponsor orang. Anda ada hierarki. Ini semua tuan-tuan punya hierarki dalam matrix. Sekarang Sibu nak tunjukkan tuan-tuan ialah senario yang kedua. Di mana orang yang tidak sponsor dapat matrix. Jadi kita ambil contoh si Ali lah. Si Ali tidak sponsor siapa-siapa pun. Tapi mungkin dia sudah jumpa orang. Si Ali ni mungkin sudah jumpa orang, jumpa 10 orang mungkin dia sudah jumpa kan.
ketua kampung dia jumpa, DO dia jumpa, semua tak join pun. Nantilah engkau, kalau engkau dah berjaya Li, aku ikut bawa engkau. Aku tengok engkau berjaya dululah Li. Kata si Zainal, kawan baik dia kan, kawan baik dia tu. Okay, tetapi oleh kerana si Ali ini adalah orang yang pertama join di bawah anda. Okay, si Ali orang yang pertama join di bawah anda. Jadi dia punya posisi adalah posisi kat situ. Posisi yang pertama di sebelah kiri dalam matriks engkau. Si Ali pegang tu. Si Ali pegang rumah itu. Rumah yang pertama di bawah engkau punya matriks. Jadi engkau punya matriks, Ali punya matriks. Si Ali wujud dalam dunia matriks ini. Dunia matriks tuan. Bukan filem matrik tu. Okay. Kenapa dia wujud? Sebab engkau sponsor. Engkau sponsor dia kan. So dia wujud dalam matriks tuan-tuan. Dia wujud. Jadi dia pun ada matriksnya kalau ada spillover. Okay. Ini dipanggil spillover. Yang C yang engkau sponsor itu. Okay, yang engkau sponsor itu, ini spillover bagi si Ali. Okay, pada pandangan si Ali, si C itu adalah orang yang jatuh dari langit. Okay. Si Ali tengok ada orang jatuh dari langit. Siapa tu? Si Catherine. Si Catherine dari kayangan. Si Catherine turun dari kayangan jatuh ke riba si Ali. Okay. Walaupun bukan si Ali yang sponsor. Maka terjawablah soalan tu. Soalan mana? Soalan kata, kalau aku tak sponsor orang, bolehkah aku dapat bonus matrik? Boleh. Seperti mana si Ali itu. Okay, seperti mana si Ali punya keadaan ini. Kan dia bukan sponsor Catherine, tapi Catherine jatuh ke ribanya di sebelah kirinya. Jadi setiap kali si Catherine ini buat maintain setiap bulan $9.95, si Ali ini akan dapat 25 sen bonus. Kan? Maintain bila tu? Maintain yang bulan kedua lah. Bukan bulan pertama tu. Bulan pertama tidak ada matrix. Okay? Kiraan matrix adalah di bulan kedua. Bayaran bulan ketiga. Okay? Kiraannya bulan kedua. Bayaran nanti bulan yang awal bulan ketiga. Selepas tu setiap bulan lah. Setiap bulan. Jadi ada bonus untuk si Ali daripada Catherine sampailah bila-bila. Setiap bulan sampai bila-bila. 25 sen, 25 sen, 25 sen bukan sen Malaysia. Ini sen US punya sen. Sen US ni tuan. Kalau Malaysia RM1.25. Atau RM1.20 lah. Okay, setiap orang yang tuan-tuan punya metrik di bawah tuan-tuan itu, tuan-tuan dapat RM1 C2 kupang. Okay, RM1 C2 kupang. 25 sen US. Setiap orang. Okay. Dapatlah dia bonus tuan. Banyak tu sebab setiap bulan kan. Kalau 10 tahun dia dapat setiap bulan tu tuan. 10 tahun dia dapat tu. 120 kali ya. Kalau 10 tahun 120 kali lah. 12 kali 10 kan. 120 kali dia dapat $1.20 tu. Kan? Jadi berapa kali tu? Berapa ringgit tu? RM120. RM120. RM120 lah. Betul lah. RM120. Now, dia sponsor lagi. Dia pula. Anda sponsor lagi. Anda sponsor D. Nah, giliran sekarang siapa dapat?
Giliran sekarang si B yang dapat. Okey. Sebab cabangnya 2 saja kan. Dalam matrik cabangnya 2 saja. So bila anda sponsor D, si D itu jatuh ke riba si B. Kan? D. D si Dayang kan. Dayang jatuh ke riba sini, si B. Okey. Si Bakar kan. Bakar dan Dayang. Okey. So si Bakar belum lagi sponsor orang pun. Dayang sudah masuk di bawahnya dalam matriks. Dalam enroller tidak ada, dia tidak sponsor orang. Okey, si Dayang ini direct di bawah anda dalam enroller. Tapi dalam matriks si Dayang itu di bawah si B. Di sebelah kiri. Nah, sekarang ada 2 orang yang mendapat spillover. Si Ali dapat, si Bakar pun dapat. Dari kerja siapa ni? Dari kerja anda lah. Engkau punya kerja. Okay? Jadi tuan-tuan kena faham di sini. Kalau kita nak dapatkan spillover, dia mesti datang daripada atas. Daripada langit. Daripada langit tuan-tuan. Jadi langit itu siapa? Your people di atas engkau. Di atas engkau di mana? Di matrik itulah. Dalam matrik itulah. Kan engkau kat sini, siapa atas engkau tu? Dalam matrik itu siapa atas engkau? Dia itu. Kalau dia ada orang yang dia sponsor, dia akan jatuh di bawah engkau. Okay? Sama ada dia pergi ke kiri bawah engkau lah kalau engkau si A. Atau dia pergi ke kanan. Di bawah si B lah. Okay? Dia ada 2 aja. Kiri atau kanan. Sebab dia tak ada 3, dia 2 aja. Okay? Jadi setiap kali anda sponsor, dia mesti pergi kiri atau kanan. Kalau kiri bawa si A, kalau kanan bawa si B. Okay? Jadi ada orang tanya tadi, bolehkah kita dapat 9,000 satu bulan? Walaupun kita tidak menaja. Okay, dengar betul-betul jawapan si Bu ni. Okay? Dalam grup tadi kan ada orang tanya, boleh tak dapat RM9,000 setiap bulan tanpa menaja? Okay? Now, tengok penjelasan dia. Anda sponsor CE. Dalam matrik dia pergi mana? Dia akan pergi ke sebelah kanan. Si ini jatuh di sebelah kanan si A. Okay. Nah, si itu siapa? Si Edward. Edward jatuh bawah, si Ali sebelah kanan si Ali. Siapa sponsor si Edward? Engkau lah yang sponsor. Kenapa letak bawah Ali? Kerana tuan-tuan tidak boleh lebih daripada 2 kaki. Dia mesti 2 kaki je. Okay. Ya. Nah, sini dah masuk, dia mesti kanan pula. Yes. B ni dah dapat 1 sebelah kiri dia. Dia tunggu turn dia lah. Jadi si A dapat turn dia lah. Okay. Dia kena kiri baru kanan. Okay. Jadi masuklah si Edward bawah si A. Jadi si A ni sudah ada 2 orang. Di bawahnya sudah ada 2 orang, si Catherine dan si Edward. Si Catherine dari Penampang, orang Penampang, kan? Si Edward daripada orang Ranau ataupun orang Keningau, kan? Nah. Satu di Penampang, satu di Keningau. Okay? Kebetulan pula si Catherine ini memang rajin. Orangnya rajin. Kan? Dia ketua pertubuhan pula tu. Kan ketua pertubuhan Kadazan Dusun kan di Penampang tu. Dia ada dia punya pertubuhan. Sama juga si Edward, dia juga ketua pertubuhan di Keningau. Dua-dua ni memang ada pengikut. Dan mereka ni memang orang yang aktif.
Orang yang suka buat bisnes. Okay. Tapi si Ali ni, si Ali ni jenis orang yang tidak ada pengaruh. Okay. 10 orang dia jumpa, 10 orang tolak. Kan? Si Ali tidak kuat pengaruh dia, tuan-tuan. Tetapi si Catherine dengan si Edward ni ada pengaruh. Dan kebetulan mereka itu masuk di bawahnya dalam matriks. Walaupun bukan si Ali yang sponsor. So what happened to Ali? Apa jadi pada nasib si Ali itu? Okay. Oleh kerana si Catherine ini seorang leader, dia akan penuhkan dia punya matriks. Oleh kerana si Edward ini orang yang aktif, dia akan penuhkan dia punya matriks. Matriks si Catherine dengan matriks si Edward adalah matriks si Ali. Kalau matriks si Edward penuh, kalau matriks si Catherine penuh, mestilah matriks si Ali penuh. Mestilah. Kerana dua orang itu di bawahnya. Bila penuh matrik dua orang ini, si Ali akan dapat RM9,000 setiap bulan. Walaupun satu orang pun dia tidak sponsor. Do you understand that? Okay. So itulah jawapan dia. Boleh tak orang yang tidak sponsor boleh dapat RM9,000 sebulan? Boleh. Kalau senarionya seperti ini. Tidak semua orang dapat begitu. Tidak semua orang bernasib baik jumpa dapat spill over si Edward dengan si Catherine. Tidak semua orang dapat bernasib baik begitu kan. Tapi boleh saja tuan-tuan bernasib seperti si Ali itu. Boleh saja. Kalau Tuhan nak masukkan orang di bawah tuan-tuan itu. Okay? So jawapannya seperti itu. Boleh berlaku tapi tidak semua orang akan terjadi begitu. Boleh jadi yang masuk di bawahnya ini adalah orang yang separuh-separuh. Tidaklah kuat, tidaklah lemah. Jadi maybe you get bukan 9,000, maybe you get 4,000. Tuan-tuan punya matrik tidak penuh. Separuh je penuh. Separuh penuh lebih kurang 4,000 lah. Tuan-tuan punya income dalam matrik about 4,000. Okey lah, daripada tak ada. Bukan aku sponsor orang pun. Bukan aku sponsor orang pun aku dapat 4,000 sebulan. Kalah gaji manager. Manager tu pagi petang dia kerja, pagi-pagi jam 8 dah keluar rumah pergi pejabat sampai petang jam 5 balik pejabat. Setiap bulan buat kerja tu baru dapat 2,500, 3,000 ringgit, mungkin 4,000. Aku yang duduk rumah tak buat apa-apa dapat 4,000. Aku tak sponsor siapa-siapa pun. Aku dapat 4,000. Okey lah tu. Ya kan? Jangankan 4,000 sipu, kalau aku dapat 2,000 pun jadilah. Aku dapat 2,000 2K. Aku tak sponsor orang dapat 2,000. Okey lah tu. Bersyukurlah aku. Yes, tuan-tuan boleh dapat income daripada 0 to 9,000. You can get 0 to 9,000 dalam bonus matrik. Kalau tuan-tuan tidak menaja. Okay? Orang tidak menaja boleh dapat 0, tak ada bonus dalam matrik. Tapi tuan-tuan boleh juga dapat 9,000. Kalau engkau bernasib baiklah. Kalau orang yang tuan-tuan masuk dalam spill over itu daripada atas, daripada langit. Kan, orang-orang yang aktif. Kalau masuk orang-orang yang macam engkau juga. Orang-orang yang tidak aktif. Dapat spillover tapi tidak aktif. Tuan-tuan punya matrik tidaklah banyak. Sebab dia tidak beranak.
Orang spill over yang masuk tu tidak aktif, tidak beranak dia. Dia tidak membesar. Jadi tidaklah besar tuan-tuan punya income dalam matrix. Maybe RM100 saja sebulan. Okay. So 9,000 ialah the maximum. Kenapa maksimum? Sebab dia sampai 12 level. So metrik kita ni tuan-tuan dia cabang 2. Ni level 1. Dia sampai level 12. Kalau kita tidak menaja orang. Kita tidak menaja orang, dia sampai 12 level sahaja. Tidak boleh lebih. So itu peraturan dia. Okay. Aku dapat ini aktif, ini aktif. Oh dia jalan-jalan, ini jalan-jalan. Aku tak, sponsor orang pun tak apa. 2 orang ni jalan, tuan-tuan boleh makan sampai level 12 sahaja. Setiap orang dalam sini, tuan-tuan makan 25 sen US sen. Ataupun RM1. RM1.20. Satu orang RM1.20. Jadi bulan-bulan tuan-tuan dapat itulah. Okay. Jadi biasanya orang akan, kalau kita dengar daripada CEO kita. Kalau tuan-tuan tengok video dia tu. Dia kata, there are 2 ways. There are 2 ways untuk buat, untuk dapatkan bonus matrix. Okay. Ada 2 cara untuk dapatkan bonus matrix. Cara pertama ialah become a passive person. Passive person maksudnya tuan-tuan tidak menaja. Tidak menaja. Tuan-tuan waiting for spillover. Okay. Umpama seorang peminta sedekah. Umpamanya itulah. Umpama seorang yang meminta sedekah. Tuan-tuan mengharapkan sedekah orang lain. Sedekah yang diberikan oleh orang lain. Orang yang buat penajaan. Spillover tu adalah sedekah daripada atas. Itu cara pertama, tuan-tuan. Cara kedua ialah buat bisnes ini secara aktif. Bermakna tuan-tuan menaja. Kalau tuan-tuan menaja, sudah pastilah ada tuan-tuan punya bonus dalam matrix. Mesti ada. Tidak boleh tidak ada. Mesti ada. Kerana sponsor itu melahirkan matrix kan. Sponsor itu melahirkan matrix. Mesti ada matrix. Okay. Tapi kalau tuan-tuan tidak menaja, tuan-tuan mengharapkan daripada spill over daripada orang atas tuan-tuan. Orang atas itu siapa? Yang menaja engkau. Orang yang menaja engkau tu. Engkau mengharapkan dia punya spill over. Dia punya ekstra. Ekstra apa? Selepas dia taja 2 lah. Selepas dia taja 2 lah. Setiap orang akan ambil 2. Dia taja orang ni, dia taja orang ni. Dalam metrik, tuan-tuan. Katalah si A ni dia tidak ada spillover. Si A tidak ada spillover daripada atas. Okay. Orang atasnya itu orang yang tidak menaja ramai orang. Tidak menaja ramai orang. Okay. Okay, tak apa. Saya bagi contoh jadi. Okay, si A sponsor si B. Okay. Ini sponsor tuan-tuan. Ini matrix. A sponsor B. Okay. Lepas tu B sponsor C. Okay. Lepas tu B sponsor D. A belum sponsor orang lagi. A sponsor B tapi dia tak sponsor orang lagi. Okay. Tapi si B ni dia sponsor C, dia sponsor D. Lebih laju si B daripada si A. Okay. So dalam matrix macam ni lah jadinya tuan-tuan. Ini A, dia sponsor B, dan B sponsor C. B sponsor D di sini. Okay, ini C, ini D. Okay.
Sebiji macam sponsor punya hierarki. Jadi si B ni tidak ada spillover daripada si A. Mana ada spillover daripada si A? Ini dia yang sponsor, ini dia yang sponsor. Dua-dua tu dia yang sponsor. A tidak spillover bawah dia, tidak ada. Itu case begitu. Tapi nanti kalau contoh bila si A dah sponsor si satu orang lagi, A sponsor E. Jadi dia jadi macam ni juga. E kat sini. Tapi lepas tu si B sponsor seorang lagi. So dia jatuh sini. B ni sponsor satu orang lagi, F. B sponsor F. So dia jatuh di bawah C. F ini di bawah si C. Now kalau si A sponsor seorang lagi, si G. Di mana perginya si G itu? Tidak boleh spill over bawah sini tuan-tuan. Kenapa? Sebab apa? Ini masih kosong ni. Ini dah berisi. Untuk si A ni, ini ada isi. Dia tidak akan spill over jatuh sini. Tidak akan. So dia akan jatuh di sebelah si E. Jadi G ini akan pergi sini. Jadi tidak ada spill over pada si B. Alah si A ni tak bagi aku spill over pun. Macam sifu dengan upline sifu. Tidak ada satu pun spill over daripada upline sifu jatuh di bawah tim sifu. Tidak ada. Sebab apa? Sifu lebih laju daripada dia. Jadi tidak sempat masuk sini tuan. Sebab dia punya sini banyak kosong lagi yang dia perlu isikan. Jadi tidak ada spill over daripada atas. Kalau kita rajin, kalau kita aktif. Lebih aktif daripada upline kita, kan? Macam tu. Tapi kalau engkau tak aktif, kata ini tak ada ni, kosong. Of course orang-orang yang A ni sponsor dia akan jatuh di bawah engkau lah sebab engkau masih kosong. Jadi caranya macam mana sistem isi, tuan-tuan. Metrik kita tu dia akan isi kiri, kanan. Lepas tu kiri, kiri. Dia mesti isi kiri dulu. Lepas tu kanan, kanan. Dah penuh, kiri, 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 kiri. Dah habis semua kiri, semua dah habis kiri. Baru dia pergi kanan, 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 kanan. Kalau engkau yang sponsor lah. Kalau engkau sponsor macam itulah dia pergi, kan? Ini lepas tu ini. Lepas tu ini dan ini. Lepas tu dia ambil kiri, 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 kiri. Lepas tu kanan, 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 kanan. Kalau engkau yang sponsor. Itu dia punya peraturan dia. Nah, orang yang rajin sponsor, of course dia punya metrik penuh. Orang yang rajin sponsor macam si King Romeo. Of course lah penuh lah dia punya ni tuan. Ini dia sponsor, ini dia sponsor, ini dia sponsor, ini dia sponsor. Penuh lah ni kan. Dah penuh turun bawah lagi. Dia sponsor. So itulah bezanya antara orang yang rajin sponsor dengan orang yang tidak rajin sponsor. Tapi boleh jadilah tuan-tuan. Boleh jadi kalau Tuhan nak bagi tuan-tuan rezeki. Ini matriks si A, ini matriks si B. Kita bandingkan dua matrik ini. Ini malas. Si A ni malas. Si B ni rajin. Si B nak bagi tahu senario, satu senario boleh berlaku ni. Boleh berlaku orang malas kalahkan orang rajin. Boleh berlaku tuan-tuan. Orang yang malas boleh kalahkan orang yang rajin. Boleh. Ada kes-kesnya. Contoh,
Kan? Contoh, anda ini si A lah. Kan? Anda dapat spillover kiri dan kanan daripada orang atas ni. Orang atas dapat spillover jatuh, dua kali jatuh. Dua-dua tuan-tuan dapat spillover. Dan orang dua ini rajin. Dia gerak dia punya, tuan-tuan dapat bonus. Tuan-tuan tidak sponsor orang pun. Kan? Tapi dapat bonus yang banyak ni tuan-tuan. Kenapa banyak? Sebab si A dan si B di bawah engkau ni orang yang rajin. Tuan-tuan ada dua orang yang rajin di bawah engkau. Kan? Dapat pula bawah-bawah ni semua yang rajin-rajin. Rajin-rajin belakang semua. So your matrix sangat besar. Now si B ini, dia rajin, dia sponsor orang. Okay, tapi tim dia ini tidak sehebat tuan-tuan punya tim di bawah ini. Tuan-tuan punya tim ini lebih hebat daripada dia punya tim bawah ni. Bermakna tuan-tuan punya, yang si A punya matrik ini lebih besar daripada yang si B punya matrik. Walaupun si A itu tidak buat kerja apa-apa. Tidak sponsor orang pun. Boleh berlaku itu. Kan? Sebab itu rezeki di tangan Tuhan. Rezeki di tangan Tuhan. Kalau Tuhan nak bagi engkau rezeki, walaupun engkau pemalas, engkau dapat bonus besar. Kalau Tuhan nak bagi engkau rezeki. Okay? Dan ini hanya boleh berlaku dalam matrik sahaja. Hanya boleh berlaku dalam bonus matrik saja yang senario seperti ini di mana orang malas boleh kalahkan orang rajin. Okey, dah habis cerita pasal matrix. This is how matrix are counted. Begitulah matrik itu dikira, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rajin, kalau tuan-tuan ada pangkat, tuan-tuan makan, kalau tuan-tuan bronze, kan? So dia boleh sampai 13 level. Okay. Dia ada 14 level, paling maksimal 15 level. Ini kalau crown. Crown dengan diamond. Dia boleh sampai level 15 dalam matrix. Okay. So platinum dan gold 14 level. Okay. Bronze dan silver 13 level. Kalau tidak ada pangkat, unranked 12 level. Okay. Macam tu. Okay, nanti Sifu akan tunjukkan dalam rakaman video nanti dia punya table tu. Now kita masuk bab yang kedua. Okey, ada soalan sebelum Sifu masuk dalam matching. Ada soalan pasal matrix. Okey, ada soalan dalam chat. Ada soalan dalam chat, dia kata apa ni? Spillover datang dari berapa level di atas? Oh, berapa langit ke atas? Langit pertama kah, langit kedua kah, langit 7 langit kah, berapa langit? Soalan bagus ni. Soalan ni soalan bagus ni, tuan. Okay. Berapa langit spillover itu boleh turun ke bumi? Kan? Ini spillover ni boleh jatuh dari langit berapa ni? Ini boleh jatuh daripada langit berapa ni? Tak kisah berapa langit lah, tuan-tuan. 100 langit ke 1000 langit ke, tak kisahlah. Okay. Tetapi tuan-tuan, nak jatuh tu, okay, untuk jatuh spillover ni, untuk jatuh spillover, dia kena ikut macam Sifu jelaskan tadi tu. Sifu dia jelaskan tadi macam mana pergerakan matriks, kan. Kata ini si A, ini si B, ini si C, ini si D. Setiap orang ini ada dia punya matriks, tuan-tuan. Engkau kat sini. Engkau kat sini, kan. Atas engkau si A, si B, si C, si D. Atas engkau tu. Dalam matrik.
Orang ni boleh jatuh dia punya spillover daripada sini, daripada atas ni boleh jatuh sini. Tapi ikut dia punya giliran lah. Bila dia jatuh tu, tengok dia punya metrik. A punya metrik, tengok B punya metrik, tengok C punya metrik, tengok D punya metrik. Okay. Untuk D ni, untuk D ni jatuh ke sini tuan-tuan, sukar nak jatuh. Sebab apa? Engkau di level berapa dia ni? Ini C level 1 dia. Ini level 2 dia. Ini level 3 dia. Engkau level 4. Engkau berada di level 4 dia. Di level 4 dia kena penuhkan dulu sini 2. Di sini dia kena penuhkan 4. Di sini dia kena penuhkan 8. So bila sampai ke 9, okay, ni dah penuh kan? Bila dia sponsor orang yang seterusnya, dia jatuh bawah engkau lah. Masa itu dia jatuh bawah engkau. Tapi dia kena sampai giliran yang ke-9, barulah engkau punya turn. Jadi boleh saja daripada atas kita ni, datuk, bapa, datuk, nenek, moyang kita boleh jatuh spill over dia ke bawah kita. Boleh. Okay? Tapi dia mestilah sampai giliran engkau lah. Dia kena isi dulu ini penuh atas ni, baru dia masuk engkau. Okay? Jadi itu dia punya sini 2, 4, 8, 16 sebab dia gandaan 2. Metrik 2. Begitulah. Jadi yang paling senang jatuh bawah engkau ialah bapa engkau. Siapa atas engkau tu? Bapa engkau lah. So dalam upline kita ni, yang direct dengan kita, dia itu umpama bapa. Umpama. Okay? Yang atas bapa kita tu datuk kita. Atas datuk kita tu moyang kita. Jadi yang paling senang spill over ialah daripada upline kita, yang immediate upline. Sebab dia 2 je kan. Engkau lah orang pertama yang dia sponsor tu kan. Okay. Jadi bila dia sponsor kedua, sebelah kanan, ya dia sponsor ketiga, spill over dah, masuk bawah engkau. Jadi bapa engkau tu paling senang nak bagi spill over pada engkau. Datuk engkau tu dia kena penuhkan dulu dia punya level 1, level 2, baru masuk bawah engkau. Okay. Jadi nak menjawab soalan tadi, berapa lapisan di atas boleh? Tidak kisah berapa lapisan, asalkan setiap orang tu dia penuh dia punya, sampai engkau punya giliran, masuklah. Okay? Jadi paling senang kita dapat spill over daripada bapa, datuk, moyang. Paling senang bapa itulah sebab dia dekat dengan kita kan. Okay? Seperti itu. Kalau engkau punya moyang di atas ni, dia laju, dia sponsor 1000 orang. Mesti ada spill over masuk bawah engkau. Mesti ada lah. Moyang kau kat atas tu, dia sponsor 1000 orang. Mesti ada lah sebab sini 2, sini 4, sini 8. Kan? Engkau kat sini, mesti dia masuk kat sini. Mesti engkau dapat dia punya tempias. Mesti engkau dapat spill over daripada moyang engkau tu. Begitulah tu. Okey, ada soalan lain? Pasal matriks. Ini nak bagi ijazah ni tuan-tuan. Mesti faham tu. Okay. Nak bagi ijazah ni malam ni. Okay. Berapa orang ni? 30 orang. 30 orang ni akan dapat ijazah. Okey, dah selesai yang tu. Kita masuk bab kedua. Malam ni kita berhenti lewat sikit ni. Okay. Malam ijazah kena lewat lah. Okay. Kalau siapa yang faham tu dapat ijazah lah. Tuan-tuan dah dapat ijazah metrik. Sekarang kita masuk ijazah yang kedua. Matching. Okay. Matching ini agak sulit sikit nak faham, tapi tuan-tuan kena fahamkan juga. Okay. Kena tingkatkan your IQ lah. Kena tingkatkan your punya intelligence. Okay, so matching datang daripada mana? Dia datang daripada matrix. Okay. Dia datang daripada matrix. Matching datang daripada matrix. Okay. So tetapi nak kira tu, bila kita nak kira matching ni, dia akan guna hierarki apa? Dia guna hierarki sponsor. Hierarki yang digunakan ialah sponsor, bukan matrix. Kita tidak guna hierarki matrix. Okay. Yang kita guna sponsor hierarki. Tetapi yang kita guna bonus
Bonus apa yang kita nak guna? Bukan bonus fast start. Okay? Bukan. Bonus fast start ni sebenarnya untuk hierarki sponsor kan. Okay? Siapa sponsor siapa tu kita kira bonus fast start atau bonus sponsor. Tapi bila kita nak kira bonus matching, bonus yang kita nak guna nanti ialah bonus matrix. Kita nak guna bonus matrix ini untuk kira bonus matching. Okay, data yang kita nak guna ialah bonus matrix orang. Downline kita punya bonus matrix. Kita nak ambil data tu untuk kita kira kita punya bonus matching. Okay, dan hierarki yang kita akan guna ialah hierarki sponsor, bukan hierarki matrix. Nah, itu tuan-tuan kena faham dulu. Okay, kena faham itu dulu. Okay, contoh. Anda ingat hierarki sponsor. Anda sponsor si A. Anda sponsor si B. Anda sponsor si C. Anda sponsor D. 4 orang yang Anda sponsor. Okay. Si A ada bonus matrix. Ingat, kita nak kira bonus matrix dia. Si A ada bonus matrix. Tak banyak lah, baru start kan. Baru start. Jadi bonus matrixnya pada bulan ketiga itu adalah $10. $10 lah bonus matrix si A tu. Kan? Si B adalah bonus matrix dia. Bonus matrix dia lebih lah sikit. Dia punya $30. CC tak ada. Kosong. Kosong. CC tak ada bonus matrix, kosong. No bonus matrix. Okay. CD kenapa kosong? Sebab dia baru join. Baru bulan pertama, mana ada bonus matrix bulan pertama kan. D pun kosong, tak ada. Ni 2 orang ni baru join. Baru bulan ni join. Jadi bonus matrix tak ada lah. Bonus matrix kita dapat pada bulan ketiga kita. Bulan pertama tak ada, bulan kedua tak ada. Oleh kerana si A ni dah 3 bulan masuk, bermakna ada bonus matrix dia. Jadi tuan-tuan yang sponsor si A, tuan-tuan buat sponsor si B, tuan-tuan dapat berapa persen? Siapa boleh jawab? Berapa persen kau dapat bonus matching? 50. Tuan-tuan dapat 50%. 50% daripada si A punya bonus matrix. Jadi bonus matrix si A ialah $10. Daripada si A ni tuan-tuan dapat $5. Bonus ini dipanggil bonus matching. Aku dapat bonus matching daripada si Abdul. Si A tu si Abdul lah. Dia dapat $10, aku dapat separuh. 50%. $5. Kan? Siapa nak bagi $5? $5 tu kali, kalau ringgit kali 4.6, kan? Adalah tu, RM20. Okey, sama juga dengan CB. Tuan-tuan dapat 50% from $30. You get $15. Daripada CA $5, daripada CB $15, total tuan-tuan dapat $20. $20 tu bulan ini, bulan depan ada lagi, bulan depan ada lagi, setiap bulan. Setiap bulan. Si A tambah besar dia punya bonus matrik, si B tambah besar bonus matrik, nanti si C pun ada bonus matrik, si D pun ada bonus matrik. Tuan-tuan makan semua ini 50%. Okay. Ini tuan-tuan kena tahu bonus matching ada 2 kategori. Bonus matching ada 2 kategori.
Kategori pertama yang Sifu tunjukkan sekarang ini. Sifu tunjukkan sekarang ini adalah kategori pertama. Orang-orang yang tentuan sponsor di level 1 itu dipanggil personal matching bonus. Kategorinya itu personal matching bonus. Okay. Level 1 dipanggil personal matching bonus. Peratusnya ialah 50% daripada apa yang mereka dapat dalam matriks. Kalau matriknya kosong, kosong lah. 50% kali kosong, kosong kan? Kosong lah, tak ada. Jadi siapa downline kita ada bonus matrik, kita pun ada. Kalau downline kita tidak ada bonus matrik, kita pun tidak ada. Sebab dia kosong. Kosong kali kosong, kosong. 50% kali kosong, kosong. Macam tu. So bayangkan tuan-tuan, bayangkan kalau kita ini orang yang rajin sponsor. Oh, kita rajin sponsor, aku dah sponsor 100 orang dah. Dan aku sponsor 100 orang. Direct. Sponsor tu direct lah. Direct sponsor aku 100 orang. Kan? Purato lah, 100. Purato lah, Purato. Kita ambil Purato. Katalah sudah 2 tahun. 2 tahun bisnes. Okay. Aku ada 100 orang direct dengan aku. Purato lah, satu orang tu dia punya matrix. Okay. Dia punya matrix satu orang tu adalah $100. Satu orang. Purato. Ini 2 tahun ni, 2 tahun. Cerita 2 tahun itu. Kali 100 orang yang tuan-tuan sponsor direct. 100 orang. Okay. Bermakna total. Okay. Ada $10,000. Okay. Kali 50%. So tuan-tuan dapat $5,000. Matching personal. $5,000 matching personal. Kan? Kali 4.6. Dapatlah tuan-tuan punya ringgit. Lebih berapa tu? 20,000, lebih 20,000 ringgit. 25,000 ringgit je tu. Baru satu level saja dah dapat 25,000 ringgit. Okay? Kalau tuan-tuan sponsor ramai. 50% ini besar, tuan-tuan. Komisinya besar, 50%. Tapi di level 1 lah. Direct sponsor lah. Okay? Jadi sponsor ramai-ramai, berapa mereka dapat matrix, tuan-tuan dapat separuh. Okay? So ini kategori 1. Kategori 1 ialah personal matching. Namanya ialah personal matching. Okay, matching ada 2. Nah, yang kedua. Kategori yang kedua kita panggil generational matching. Generational. Okay. Generational matching bonus. Nama dia. Okay, generational matching bonus. So generational matching bonus ni adalah orang-orang yang orang-orang yang dalam level 2 sampai infinity. Sampai level infinity. Level 2 bermula di level 2 tu lah. Level 1 sudah dikira. Level 1 itu yang personal matching bonus. So bermula level 2 sampai infinity lah. Itu dipanggil generational matching bonus. Kategorinya dipanggil generational matching bonus. Senang-senang tuan-tuan panggil dia generasi lah. Matching generasi. Okay. Untuk level 2 dan seterusnya. Level 1 ini personal. Okay. Now itu ada dia punya cara bayaran dia. Ada cara bayaran dia. Okay.
Kalau yang level 1 senang saja tuan-tuan ya. Level 1 senang saja. Dia standard je. Level 1 standard 50%. Senang, simple, 50%. Tak kisah orang ni pangkat apa. Dia pangkat bronze ke, pangkat silver ke, pangkat diamond ke, crown ke, apa pangkat pun tetap 50%. Tetap 50%. Tak kisah engkau pangkat apa. Okay, engkau bronze. Bawah engkau ni dia diamond. 50%. Engkau bronze. Tapi bawah engkau tu diamond. Dia lebih hebat daripada engkau. Kan? Dia punya metrik dah besar dah. Tapi engkau dapat matching dia 50%. Walaupun dia diamond, engkau bronze. Okay? Jadi tidak kisah. Level 1 ini tidak kisah pangkat dia, tetap engkau makan dia 50%. Personal matching makan 50%, tak kisah pangkat dia lebih besar daripada engkau pun tak apa. Okay? So ini simple calculation. Engkau ngap je siapa bawah engkau tu, direct ambil separuh. Okay. Now di level 2 engkau ni dia lain sikit. Level 2 engkau ni dan level-level seterusnya dia lain kiraan dia, tuan-tuan. Okay. Okay, ini personal. Ini generational. Ini lain sikit. So tuan-tuan punya cara makan tuan-tuan bonus ni, dia mengikut kuasa pangkat. Okay, mengikut kuasa pangkat. Jadi tengok pangkat engkau. Dia tengok pangkat engkau tu, kan. Okay, untuk ini tengok pangkat. Yang ini tak payah pangkat ni. Dia hantam je 50%. Ya, tak kisah engkau pangkat apa, makan je. Tapi ini kenapa tengok pangkat? Engkau tengok pangkat. Pangkat engkau apa? Di level 1 ini pangkat dia apa? Kena tahu juga. Okay, level 1 ini pangkat dia apa? Level 2, level dan seterusnya ni pangkat dia apa? Dia akan tengok pangkat semua orang. Engkau punya pangkat apa? Level 1 ini pangkat dia apa? Level 2 pangkat apa? Semua dia nak tahu semua pangkat tu. Okay, itu cara nak kira generasi matching, generational matching. Dia perlu tahu pangkat semua. Kerana kuasa makan itu berdasarkan pangkat. Okay. Now, kuasa makan. Dalam bahasa Inggeris dipanggil overriding. Okay. Kuasa overriding. Overriding power. Okay. Kalau yang generasi itu tuan-tuan, yang boleh makan ialah bermula daripada silver. Kalau engkau pangkat bronze, engkau tidak ada kuasa makan. Tidak ada kuasa. Okay, siapa yang bronze, minta maaf, engkau tak boleh makan dalam generational bonus. Level 2 dan seterusnya engkau tak boleh makan matching. Tidak boleh. Kalau engkau bronze. Yang boleh makan ialah silver ke atas. Okay, silver, gold, platinum, diamond, bolehlah. Okay. Now, kalau silver, dia makan dengan kuasa 2 generasi. Gen 1 and Gen 2. Siapa silver, dia ada kekuatan untuk makan 2 pinggan. Dia boleh makan 2 pinggan. Okay? Gen 1, Gen 2. Nak panggil pinggan ke? Okay. Now, dia boleh makan 2 ni, tuan eh. Okay. Mungkin juga tak berapa sesuai nama tu. Okay, tak sibu ulang balik. Okay, sebab nak bagi tepat. Okay, orang silver dia boleh makan dua generasi, tetapi dia bukan atau dia punya perkataan ialah atau.
Silver boleh makan Gen 1 atau Gen 2. Bukan dan. Atau. Dia boleh makan Gen 1 atau Gen 2. Kalau Gen 1 dia tak boleh makan, dia boleh makan Gen 2 lah. Okay. Jadi sama ada dia makan Gen 1 atau Gen 2. Dia ada dua pilihan. Gen 1 atau Gen 2. Now kalau gold, siapa gold, dia ada 3. Sama ada dia makan Gen 1. Kalau orang tak makan Gen 1 tu, dia makan lah. Tapi kalau contoh, ada orang di bawahnya makan Gen 1. Di bawah dia tu ada orang yang makan Gen 1. Jadi dia tak boleh makan Gen 1. Jadi dia makan Gen 2. Tapi kalau di bawah dia tu ada yang makan Gen 2. Dia tak boleh makan dah sebab ada orang lain dah makan dah. Jadi dia makan Gen 3 lah. Dia makan Gen 3. Macam tu tuan. Okay. Kalau dah ada orang makan Gen 3, tak ada dia makan. Dia tak makan lah. Kan? Dia tak makan lah. So dia ada 3 ni tuan. Dia makan Gen 1 atau Gen 2 atau Gen 3. Kalau silver dia boleh makan Gen 1 atau Gen 2. Okay, nanti saya akan bagi contoh. Kalau platinum, dia boleh makan Gen 1. Kalau orang dah makan ni, dia boleh makan Gen 2. Kalau Gen 2 pun ada orang makan, dia makan Gen 3. Kalau Gen 3 pun ada orang makan, jadi dia makan Gen 4 lah. Maksima dia boleh makan yang ini, Gen 4. Kalau Gen 4 pun ada orang makan, dia tak boleh makan lah. Kan? Dia makan, dia habislah tuan-tuan. Sampai Gen 4 je. Okay. Now, yang ke apa lagi? Platinum. Platinum pula. Yang diamond. Diamond dia boleh makan Gen 1. Kalau Gen 1 dah orang makan, dia makan Gen 2. Kalau Gen 2 pun dah ada orang makan, dia makan Gen 3. Kalau Gen 3 orang makan dah, dia makan Gen 4. Kalau Gen 4 ada orang makan, di bawahnya, di bawahnya. Jadi dia makan Gen 5 lah. Kalau Gen 5 ada orang makan, bawah dia ada orang Gen 5 makan, maka dia tak makan lah. Dia tak makan lah. Faham tu dah? So diamond dia boleh makan sampai 5 generasi. Ini orang makan, dia makan yang ini. Ini orang makan, dia makan ni. Ini orang makan, dia makan yang ni. Macam mana orang boleh makan Gen 1, Gen 2, Gen 2 ni tuan-tuan? Apabila ada diamond di bawahnya. Dia diamond, bawahnya ada diamond. Bawahnya ada diamond, bawahnya ada diamond. Maksudnya diamond tu makan dia punya kan. Okay. So fahamkan itu. So masing-masing ada kekuatan makan ni. Okay. Now. Silver. Gold. Platinum. Diamond. Ingat, bronze tidak makan. Bronze tidak makan. Dalam generasi punya matching, bronze tidak makan. Jadi silver, gold, platinum, diamond. Ataupun crown. Crown dengan diamond ni sama makan dia. Okay. Now, siapa ada kuasa ini, tuan-tuan? Dia makan Gen 1, Gen 2. Sama ada atau Okay. Kalau gold ni dia makan 2 pinggan. Ini baru dipanggil 2 pinggan. Gold, silver makan 1 pinggan je. Sama ada yang ini atau ini. Gold dia makan 2 pinggan je. Dia makan silver. Kuasa silver dia makan. Dan dia guna kuasa gold. Dia makan 2 kali. Ini makan 1 kali. Silver makan sekali saja. Sama ada Gen 1 atau Gen 2. Tetapi gold ni dia makan 2 kali tuan-tuan. Dia makan atas kuasa silver sebab dia ada kuasa silver. Gold tu dia ada 2 kuasa. Kuasa silver dia ada. Kuasa gold pun dia ada. Dua-dua kuasa dia ada. Kan?
Siapa gold, dia ada dua kuasa. Dia ada kuasa silver, dia ada kuasa gold. Dengan kuasa silver dia makan gen 1, gen 2 silver. Dengan kuasa gold dia makan gen 1, gen 2, gen 3 gold. Jadi dua kali makan. Dua pinggan dia makan. Dia makan dua pinggan. Ini satu pinggan. Now siapa platinum, dia makan 3 pinggan tuan. Kenyanglah dia. Platinum kenyanglah dia makan 3 pinggan kan. Kalau gold makan 2 pinggannya. Okay. So platinum ada 3 kuasa. Dia ada kuasa silver, dia ada kuasa gold, dia ada kuasa platinum. 3 kuasa dia ada. Dia ada 3 lesen tuan. Aku ada lesen silver, lesen gold, lesen platinum. Okay. So dia makan ini, dia makan ni, dia makan ni. Ini gen 1, gen 2 lah. Sama ada gen 1 atau gen 2. Atau. Ini dia 3 generasi. Gen 1 atau gen 2 atau gen 3. 3 generasi. Salah satu lah tuan-tuan. Sama ada G1, G2 atau G3. Bukan 3-3, tidak. Platinum sini dia makan 4. Sama ada G1 atau G2 atau G3 atau G4. Salah satu ni antara G1, G2, G3 atau G4. Jadi dia makan satu kali sini, satu kali sini, satu kali sini. 3 kali makan. Okey, 3 kali makan tu. Contoh. Anda ini platinum. Engkau platinum. Bawa engkau ni level 1, tak kisah apa pangkat pun tak kisahlah. Yang kita nak cerita ni level 2 ke atas, level 2 ke bawah, sorry. Okay. Ini 50% lah. Tapi yang kita nak cerita ini, bawah ni. Okay. Tuan-tuan makan 3 kali. Kan, ini contoh siapa? Ini contohlah si A, si B, si C, si D, kan. Tuan-tuan makan dia ni 3 kali. Atas kuasa silver, atas kuasa gold, atas kuasa platinum. Si A ni tuan-tuan makan dia 3 kali. Ngap, ngap, ngap. Itulah dia tuan-tuan. Okay. Makan 3 kali daripada satu orang. Kuasa silver, kuasa gold, kuasa platinum. Sebab aku ada dah sampai platinum. Aku 3 lesen aku ada. Okay, jadi aku makan 3 kali ya. Macam tu, tuan-tuan. Okay. So, now. Nak bagi detail ni kan? Nak bagi detail. Okay. Now, contoh. Kata L1 ni. Tuan-tuan platinum. L1 ni silver. L1 tu silver. Jadi silver ni ini generasi 1 silver tuan-tuan ni. Yang level 1 ni dia G1. Silver G1. Jadi tuan-tuan punya makan di level 2 ni tidak boleh G1 sebab silver G1 dah ada orang ambil di level 1 tu. Itu maksud dia tuan-tuan. Itu maksud tadi yang saya kata tu. Kalau orang lain dah ambil. Kalau orang lain dah makan, kita tak boleh makan lah. Okay. Jadi level 1 kita ni dia silver. Bila dia silver, dia makan G1. Silver G1 dia makan. Okay. Jadi kita tak boleh guna lesen ni. Lesen ini dah diguna oleh level 1. Level 1 kita tu. Dia dah guna silver G1 tu. Sebab dia pangkat silver. Tapi ingat tuan-tuan ada lesen untuk silver 2 kan? G1 dan G2. G1 ini dah makan, tapi tuan-tuan ada lagi satu lesen dipanggil G2. Okay, jadi G2 tu tuan-tuan boleh guna untuk level 2 ni. Tuan-tuan makan dengan G2. Okay, orang yang CA ni lah, CA di level 2 kita ni kan. Kita makan dia. Atas kuasa silver 2, silver G2. Macam tu. Macam tu.
Kita makan. Okey. Seperti itulah. Now, kalau di sini silver, level 3 kita ni silver. Tuan-tuan tidak boleh makan lagi G2. Sebab apa? Tuan-tuan dah guna dah G2. Tuan-tuan dah guna G2. Sebab silver ini silver ini dia yang guna G2 tu. Dia yang makan nanti guna G2. Di bawah dia lah. Di bawah dia. Tapi tuan-tuan boleh makan dia guna G2. Level 2 ni. Tapi di bawah si level 2 ni tuan-tuan tak boleh guna lagi G2 tu. Sebab dah diguna oleh level 2. Level 1 ni guna G1. Level 2 ni dia ambil G2. Tapi tuan-tuan masih boleh makan dia. Tapi bawahnya tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Dia dah pegang G2 tu. Itu maksud dia. Ini contoh dia, tuan. Macam mana tuan-tuan boleh gunakan silver G1, silver G2. Now, kita ambil yang G1 level 2 ni, tuan. CA ni. Kita dah makan G2, silver G2 dengan dia. Silver G2 kita dah makan dah. Berapa persen tu? Silver 10%. Silver sama ada G1 atau G2 10%. Ini mungkin sampai jam 11.30 ni, tuan. 11.30 ni baru berhenti ni. Kena tahan lasak ni. Nak dapat ijazah ni. Now, sebab tidak ada leader yang explain macam ni, tuan. Tuan-tuan cari leader yang explain macam ni, tidak ada. Sibu explain ni sangat detail. Sangat detail ni. Okey. So kita ambil cerita CA ni. Sibu nak cerita dia dulu. Level 1, level 2. Kita nak cerita CA ni. Kata ini si X. Tak apalah, si Z lah. Kita nak cerita pasal CA. Ini silver. Ini silver. Tuan-tuan platinum. Contohlah. Tuan-tuan makan dia, kata dia punya matrix. Kata matrix dia $100. Matrix CA. Matrix CA $100. Jadi tuan-tuan makan dia. Kerana ini silver. Jadi tuan-tuan makan dia dengan kuasa silver 2. Generasi 2. Generasi 1 ini makan. Sebab dia pegang generasi 1. Jadi tuan-tuan tidak boleh guna G1. Tuan-tuan guna G2. Silver G2. Tapi tidak apa, sama je. 10% juga. G1 10%, G2 pun 10%. So tuan-tuan makan CA ini, dia punya matrix ini $100 dengan 10%. Silver G2. Jadi tuan-tuan punya lesen ialah 10%. Jadi dapatlah $10. Tuan-tuan makan $10 bonus matching. Generation apa? Silver Gen 2. Silver Gen 2. Tuan-tuan platinum. Tuan-tuan makan dia dengan lesen silver generasi 2. 10% daripada $100, $10. Ini makanlah. Tuan-tuan makanlah bonus ni. Tapi tuan-tuan tidak makan itu saja. Makan lagi. Ini baru hidangan yang pertama ni. Ini hidangan pertama ni. Hidangan dipanggil silver Gen 2. Ada lagi tuan-tuan makan. Ada lagi. Sebab tuan-tuan platinum, tuan-tuan ada lesen lagi. Lesen gold. Ini baru lesen silver. Now, kalau gold, berapa tuan-tuan makan? Gold makan 5%. Tuan-tuan ada Gen 1, Gen 2, Gen 3. Jadi tuan-tuan guna Gen 1 dulu. Tidak boleh guna Gen 2, Gen 3. Guna Gen 1 dulu. Kerana apa? Di bawah tuan-tuan ni tidak ada gold. Level 1 silver. Level 2 silver. Tidak ada gold. Jadi tuan-tuan guna kuasa gold ni Gen 1. Maka makanlah tuan-tuan CA ni. Kata CA ni si Abdul kan. Si Abdul punya $100 ni.
dia punya metrik itu tuan-tuan makan lagi 5%. Atas kuasa Gold Gen 1. Okay? Atas kuasa Gold Gen 1. Jadi dapat lagi $5. Okay? Jadi ini dapat $10, ini dapat $5. $15 dah. 2 pinggan tuan-tuan makan. Okay? Okay. Next apa lagi? Makan lagi. Platinum. Okay? Silver dah makan, gold dah makan, sekarang platinum. Sebab tuan-tuan pegang 3 lesen. Tuan-tuan boleh makan si Abdul tu 3 kali makan. Kan kuasa silver, kuasa gold, kuasa platinum. Kalau tuan-tuan diamond, makan lagi 1 diamond. Okay? Sebabkan tuan-tuan platinum, sampai platinum lah. Nah, platinum makan berapa persen? Okay? 5%. Platinum pun 5%. Dapat lagi $5. Sebab tidak ada platinum sini. Makan lagi $5 daripada si Abdul itu. So 3 kali makan dah daripada si Abdul ni. 3 kali makan. So 3 pinggan tu makan. $10, $5, $5. Jadi adalah bonus matching tuan-tuan $20. Daripada si Abdul. 1 orang. 3 kali makan 1 orang. Kan? Seronok kan? Okay? Jadi bila tuan-tuan punya pangkat lebih tinggi, maka tuan-tuan makan banyak kali daripada 1 orang. Kalau silver 1 kali makan. Kalau gold 2 kali makan. Kalau platinum 3 kali makan daripada 1 orang. Kalau tuan-tuan diamond 4 kali makan. Okay? Nah, contohlah tuan-tuan diamond. Jadi tuan-tuan makan si Abdul ni yang keempat kali. Kalau diamond punya lesen ialah 3%. 3%. Jadi 3% kali $100, tuan-tuan dapat $3. $3. Jadi tambah lagi $3. Jumlah $23. Tuan-tuan makan $23 daripada $100 si Abdul punya matrix bonus. Now, bayangkanlah tuan-tuan. Cubalah tuan-tuan bayangkan tuan-tuan tu. Tuan-tuan punya network ini ada 5,000 orang. Tuan-tuan dah diamond. Tuan-tuan dah diamond dah. Okay. Tuan-tuan makan 5,000 orang punya matrix. 5,000 matrix. 5,000 orang. Dalam tuan-tuan punya tim ada 5,000 orang yang ada bonus matrix. Okay. Ada 5,000 orang dalam tim aku ni yang ada bonus matrixnya. Dia tidak kisah berapa level ni tuan-tuan. Tidak kisah berapa level tu. Okay, sebab dia generation kan. Katalah tuan-tuan makan 5,000 orang yang ada matrix. Ada orang di sini yang tuan-tuan makan 10%. Yang level 1 tadi itu tuan-tuan makan 50%. Okay. Kita cerita yang level 2 ke bawah tu. Di antara itu tuan-tuan ada makan 10%. Sebab ini tuan-tuan makan kuasa silver. Okay. Sebab diamond dia guna silver punya kuasa juga. Ada di antara orang-orang ni yang tuan-tuan makan atas kuasa gold. Gold itu 5%. Okay. Ada orang di sini yang tuan-tuan makan atas kuasa platinum. 5%. Ada orang dalam sini yang tuan-tuan makan kuasa diamond. 3%. Okay. Dan ada orang dalam sini tuan-tuan makan semua ini. Tidak semua, tapi ada. Ada orang-orang di sini yang tuan-tuan makan 4 kali. Macam tadi si Abdul tu. Kan? Makan silver, makan gold, makan platinum, makan diamond daripada 1 orang itu. 4 kali makan. Okay? Sebab itulah kenapa tim Miller tu
Kenapa Tim Miller tu dia punya bonus sampai 80,000 US dollar? Kenapa boleh sampai besar begitu? Sebab dia punya matching besar, tuan-tuan. Dia makan beratus-ratus level ke bawah, dia makan ratusan level ke bawah. Bukan 1, 2, 3 level, tidak. Bonus matching dia makan tu ratusan level orang di bawah dia. Bukan 2 level, bukan 3 level, bukan 4 level, bukan 5 level, ratusan level. Kan? Macam mana boleh jadi ratusan level? Okay, sebab dia crown. Crown itu dia kekuatan dia macam diamond juga. Ini lebih besar, tapi dalam kita punya matching itu samalah. Okay, dia makan sampai diamond 1, diamond 2, diamond 3, diamond 4, diamond 5. Okay, so ini generasi 1, generasi 2, generasi 3, generasi 4, generasi 5. Diamond makan 5 generasi diamond. Okay, diamond atau crown lah. Dia makan sampai 5 generasi. Okay, 5 generasi. Bukan 5 level. 5 generasi, tuan-tuan, bukan 5 level. 5 generasi ini boleh jadi 1,000 level. Boleh jadi. 5 generasi itu boleh jadi 1,000 level. Beribu-ribu orang dalam tu. Makan semua tu. Kan? You santap jadi makanan semua tu. Okay? Sebab ini orang kalau paham bonus matching ni, orang tidak boleh tidur malam, tuan-tuan. Kalau dia faham lah. Terlalu besar bonus ni, tuan-tuan. Terlalu besar. Ratusan level dia makan di bawah tu. Sebab jiwa diamond ini dengan diamond ini bukan dia dapat, tuan-tuan. Dia ada orang di tengah-tengah ni. Dia ada orang di tengah-tengah tu. Okay? Ini sampai sini ini bukan 5 level ni. Boleh jadi 1,000 level. Dia makan itu. Seorang diamond, seorang crown ni dia makan semua ni. G1, G2, G3, G4 ni kan. Dia makan semua ni. Besar dia punya makanan tu besar. Okay? Jadi contoh tuan So D1 ini dia ada cabang-cabang dia kan. Dia diamond, dia mesti ada cabang-cabang dia. Katalah engkau kat sini, anda ni. Diamond ini bukan direct dengan kau. Dia ada mungkin level ke-10 baru ada diamond bawah engkau. Contohlah, engkau dah 5 tahun buat business live good. Contoh 5 tahun dah buat business live good. Adalah aku punya diamond tu di level 10. Diamond pertama aku di level 10. Bukan direct dengan aku, bukan. Dia level 10 ke bawah. Okay. So ini level 10 ni tuan. Di bawah dia ni pula ada diamond, tapi ini bukan level 11 ni. Level 20 ni. Baru ada diamond kedua. Di bawah-bawah tu ada lagi diamond, tapi bukan level 20, level 100. Yang ada lagi diamond bawah ni, tapi ini level ke 300. Contohlah. Lepas tu ada diamond lagi. Diamond yang kelima, tapi ini level yang ke 1000. Okay, jadi di antara ni adalah bronze, silver, gold, platinum, kan. So ada berangkai-rangkai di tepi-tepi ni. Okay, so tuan-tuan makan G1 sampai G5 tadi kan, cuba kata seorang diamond dia makan semua ni 3%. G1 3% sama tuan, G1, G2, G3, G4, G5 semua sama 3%. Now kita ambil yang D1 ni.
Dia diamond yang pertama di bawah tuan-tuan ni. Okay. So tuan-tuan, so dia ini menjadi tuan-tuan punya G1. Di diamond G1, dialah. Okay. Dia pegang yang tu. Dia pegang diamond G1. Okay. Jadi orang-orang di bawahnya ni tuan-tuan, orang-orang yang di bawahnya, okay, dia makan D1 itu. Dia makan G1 tu, diamond G1. Tetapi orang-orang di bawahnya ini tuan-tuan boleh makan diamond G2. Dia makan bawahnya itu diamond G1, tapi tuan-tuan makan dia. Makan dia punya orang-orang semua tu. Beribu-ribu orang dia tu. Tuan-tuan makan diamond G2. Kenyang tuan-tuan. Kenyang. Jumpa diamond, terima kasih engkau jadi diamond. Aku makan engkau punya orang. 3% guna kuasa aku, kuasa G2 aku. Kan? Jangan tuan-tuan marah bila tengok ada downline jadi diamond. Bukan tuan-tuan marah, tuan-tuan senyum, happy. Happy. Kan? Oh, downline aku jadi diamond, kan? Seronoklah aku makan dia punya orang semua. 3% dengan kuasa diamond G2. Dia makan G1, kita makan G2. Okay, bawah dia ada lagi. Ada diamond di sini. Orang ni makan G2. Dia makan G2, tapi kita makan dia G3. Makan lagi. Beribu orang tu tuan-tuan. Beribu orang kita makan dengan kuasa diamond G3. Semua orang di bawah si G2 ni, di diamond 2 ni, kita makan dia punya orang tu dengan kuasa diamond G3. 3%. Beribu-ribu orang. Kan? Jumpa lagi bawah dia, ada diamond lagi. Itu D3. Kita masih boleh makan dia tuan-tuan dengan kuasa G4. Jumpa lagi bawah dia. Makan lagi tuan-tuan dengan kuasa G5. Yang bawah ni tidak ada. Yang bawah dia ni tidak. Okay. Sebab dia dah makan G5, kita dah paling tinggi G5. Kita tidak ada kuasa G6. Kita tidak ada kuasa G6. Jadi satu kaki ni tuan-tuan, sampailah tuan-tuan mati. Kalau tuan-tuan mati, tuan-tuan punya waris yang makan bonus tu. Sebab ini bisnes boleh diwarisi. Bisnes ini boleh diwarisi. Okay. Tuan-tuan makan ini tuan-tuan. Sampai bila-bila ni tuan-tuan. Diamond 1, diamond 2, diamond 3, diamond 4 punya orang di bawahnya itu. Dan dia juga, tuan-tuan makan dia punya matching bonus. Sampai bila-bila. Walaupun tuan-tuan dengan dia sama pangkat. Sama pangkat. Tapi tidak break away. Okay, kenapa orang-orang dalam MW, dalam MW ke dalam syarikat-syarikat lain tuan-tuan, dia pening kepala kalau sama pangkat. Sama pangkat kalau syarikat lain dia panggil break away. Break away maksudnya tuan-tuan tidak makan lagi bonusnya. Okay, tetapi dalam live good, sama pangkat kita senyum. Kita happy bila sama pangkat, tuan-tuan. Sebab kita makan dia sampai bila-bila kita makan. Naikkan kau diamond, naikkan kau crown. Aku makan kau juga sampai bila-bila. Tidak break away. Understand? Okay, kenapa bonus ini sangat besar dan kenapa bonus ini stabil? Bonus ini stabil sebab dia tidak break away. Kalau break away tuan-tuan, dia menjadi kosong. Sama pangkat kosong. Itu dipanggil break away. Okay.
Kita tidak guna sistem breakaway dalam leave good. Kita guna apa? Kita guna generational matching bonus. Kita makan dia sampai 5 generasi walaupun sama pangkat. Tetap kita makan 5 generasi. Okay, sampai bila-bila. Kan? Makan sakan. Okay. Jadi siapa nantinya jadi diamond, tuan-tuan, barulah tuan-tuan akan rasa macam mana kenyangnya itu makan bonus. Kan? Okay. So, kepada mereka yang menjadi jets, siapa yang jadi jets? Okay, 69 orang yang jadi jet itu. Okay, anda di sini. Sifugani di sini, Sifugani di sini, Sifugani di sini. 3 Sifugani punya akaun akan masuk di bawah tuan-tuan bila Sifu jadi diamond. Okay, ini akaun yang kedua, ketiga, keempat itulah. Jadi Sifu akan masuk setiap ahli jet 3 akaun. Sifu punya. Jadi Sifu jadi downline. Tuan-tuan jadi upline. Jadi upline jadi downline. Jadi berapapun bonus metrik Sifu. Bonus metrik Sifu yang akaun 1, akaun 2, akaun 3. Berapapun bonus metrik Sifu itu, tuan-tuan akan dapat 50%. Kerana tuan-tuan adalah upline Sifu direct. Jadi tuan-tuan, Sifu ini menjadi tuan-tuan punya level 1. Okay. Apabila Sifu gerakkan 3 akaun Sifu ini, setiap bulan berapapun yang Sifu dapat, metrik Sifu itu, tuan-tuan dapat separuh. Okay. Jadi tuan-tuan tak buat kerja pun, Sifu buat kerja untuk Sifu dapatkan bonus di sini, tuan-tuan dapat bonus. Kerana tuan-tuan adalah direct upline. Siapa yang member ahli club jet itu. Right? So your future is bright. Tinggal tunggu Sifu jadi diamond. Dapat diamond saja Sifu akan guna bonus pool untuk masuk di bawah setiap ahli jet. Okay? Berapa yang ada tu Sifu akan masuk. Okay, kalau tak cukup, jadi dia akan tunggu pool yang kedua, bulan yang seterusnya. Okay? Kalau cukup untuk 2, Sifu akan daftar 2 dulu, yang ketiga tu next month. Tapi mesti ada 3 akaun Sifu di setiap orang yang menjadi ahli club jets. Okay, so 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, akaun ini membesar, tuan-tuan punya akaun juga membesar. Secara otomatik tuan-tuan punya akaun juga membesar. Kerana Sifu berada 3 akaun di bawah. Kalau ini platinum, tuan-tuan jadi diamond. Okay. Kalau akaun Sifu yang pertama, kedua, ketiga ini platinum, tuan-tuan diamond lah. Tu. Jadi doakan Sifu ini sehat walafiat, boleh bekerja bertahun-tahun lamanya. Okay. Sifu dapat bonus, tuan-tuan pun dapat bonus. Siapa yang ahli jet. Okay. Now, sampai situ saja untuk malam ni. Mudah-mudahan penerangan Sifu ni jelas macam mana matrix itu dikira dan macam mana bonus matching itu dikira. Jadi pada mereka yang dapat pelajaran malam ni, Sifu dengan Bismillahirrahmanirrahim mengijazahkan anda semua yang ada dalam Zoom meeting ini daripada awal sampai sekarang ni. Kan? Siapa berhenti tengah jalan tak dapat ijazah tu. Okay, siapa keluar tadi tengah jalan tu tak dapat ijazah. Okay? Yang dapat ijazah daripada malam ini siapa yang start dari awal dan sampai sekarang ni. Jam berapa ni? 10.30. Okay?
dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Sifu ijazahkan tuan-tuan dengan ilmu ini, mudah-mudahan dapat keberkatan ilmu direct from me, ilmu yang tuan-tuan direct daripada Sifu, mudah-mudahan disertakan dengan keberkatan, keberkatan dan keberkatan ilmu dan juga keberkatan bonus-bonus yang bakal tuan-tuan akan perolehi insya-Allah. Seperti biasa kita pasang lagu orang Malaysia pula